Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin. Yang saya kasihi Tuan Imam dan seluruh jemaah muslimin dan muslimat, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dapat kita solat jemaah sama-sama dan seterusnya kita berada dalam majlis ilmu. Dan pada kesempatan kali ini perkongsian bersama dengan saya tajuk khas amal jariah dan multi level pahala. Jadi apa amal jariah yang kita nak usahakan dan macam mana multi level pahala yang kita nak raih dan peroleh, insya-Allah. Jemaah yang dikasihi sekalian, sebagai mukadimah ingin saya bacakan, dan marilah kita meneliti ayat daripada surah Al-Mulk, ayat yang pertama dan kedua, yang mengingatkan kita bahawa kehidupan ini adalah satu ujian. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah Allah Ta'ala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, bagi ia uji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu ini yang lebih baik, paling baik akan amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah maha perkasa lagi maha pengampun. Jemaah yang dikasihi sekalian, kehidupan kita yang sangat sekejap di dunia ni adalah ujian. Allah nak tengok ayyukum ahsanu amala, siapa di kalangan kamu ni yang elok, baik amalannya. Kalau buat macam-macam amalan tapi tidak soleh, bukan amal soleh, maka rugi. Maka inilah yang kita nak usahakan supaya dalam kehidupan kita ni semua yang kita buat ni soleh, yang baik, mendapat pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi kehidupan yang kita lalui ini, kita rasa panjang tapi sebenarnya sekejap. Dan kita pun telah melalui alam-alam yang terdahulu yang kita tak rasa, tak terasa, tak perasan, ya. Dulu kita berada di alam roh. Ada siapa ingat masa kita berada dalam alam roh, alam zuriat? Kemudian kita berada dalam alam rahim ibu. Ada yang siapa masih ingat? Terasa berenang dalam perut ibu? Tak ingat, tak terasa, ya? Kemudian kita dilahirkan ke dunia. Ni alam dunia. Alam dunia pun masa bila yang kita paling ingat? Mungkin umur sekitar 6 tahun, 5 tahun, awal lagi 2 tahun, tak ingat, 3 tahun, tak ingat, ya? Sekejap sangat. Selepas ni kita pasti akan berpindah ke alam barzakh, alam kubur, dan kita menghantar saudara-saudara Islam kita, dan mereka dah berada di sana. Ada yang lebih muda dari kita, ada yang lebih tua dari kita, bahkan ada yang lebih sehat dari kita. Tak diduga dia telah pergi lebih dahulu meninggalkan dunia ini. Dan semua kita besok akan ke sana. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan kita akan berada di alam mahsyar nanti. Kita dibangkitkan dan kita akan dihisab dan kita akan diberi balasan. Ya, ada balasan
syurga dan balasan neraka. Nak ke syurga atau neraka, inilah tempat persiapannya. Jadi sepintas lalu, waktu di alam zuriat, alam roh dahulu, sebenarnya kita telah ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, alastu bi rabbikum, apa tidak aku ni Tuhan kamu? Kita dah jawab, qalu bala syahidna. Jadi dalam ayat ni yang agak panjang, Allah sebutkan, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Ingat ketika telah mengambillah oleh Tuhan kau daripada Bani Adam itu, daripada zuhurihim, itu daripada tulang belakang, tulang sulbi mereka, zurriyatan, zuriat mereka. Kita semua sebenarnya, iaitu zuriat Nabi Adam. Anak cucu kita yang akan datang pun dah diambil persaksian. Allah tanya apa? Wa ashhadahum ala anfusihim, dan telah menyaksikan oleh mereka itu atas diri mereka sendiri. Allah tanya, alastu bi rabbikum, apa tidak aku ni Tuhan kamu? Allah tanya kita semua. Kita tak ingat, ni diberitahu. Kita tak terasa, tak perasan, ni diberitahu. Kita jawab apa? Qalu, telah jawab oleh mereka, bala syahidna, bahkan kami semua telah menyaksikan, ya Allah, bahawa Engkau adalah Rabb kami. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, bahawa janganlah nanti kamu berkata di hari kiamat, sesungguhnya kami adalah kami daripada hal ni ghafilin, orang yang lalai. Jangan besok kamu kata tak tahu. Ni Allah bagi tahu. Allah dah beritahu dalam Al-Quran. Au taqulu innama asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Atau jangan besok kamu berkata, sesungguhnya telah syiriklah oleh bapa-bapa kami daripada sebelum, dan adalah kami ini zuriat daripada selepas mereka. Jadi jangan besok kamu mengatakan afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, apakah kau nak binasakan kami ya Allah dengan sebab apa dibuat oleh orang-orang yang batil tu, kerana mak ayah atau nenek moyang dia tidak beriman dan dia pun ikut sama tak beriman, dan nak minta excuse supaya nanti selamat ataupun di excuse dari api neraka. Tak boleh, ya. Kerana apa? Sebenarnya Allah Ta'ala dah beri akal fikiran, dan Allah Ta'ala telah turunkan peringatan, dan inilah sebahagian dari peringatan yang kita bacakan untuk diri kita, dan sebenarnya kita kena beritahu kepada yang lain-lain tu yang tak pernah tahu, apatah lagi orang yang bukan Islam, bahawa dulu kita dah ambil persaksian, ya. Dan kita di alam rahim, kita tahu, ya, ada yang 9 bulan, ada yang lebih, ada yang kurang, dan kita berada di alam dunia. Untuk apa kita diciptakan? Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada telah diciptakan jin dan manusia itu melainkan liya'budun, supaya mereka mengabdi diri padaku. Maka apakah kita benar-benar mengerti dan faham bagaimana nak mengabdi diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini persoalan besar yang kita perlu ada ilmu, dan kita kena faham, jangan silap faham, dan kita kena laksanakan. Dan Allah beritahu, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tidak aku mahu daripada mereka ni daripada rezeki, dan tiadalah aku mahu bahawa mereka ni bagi makan pada aku. Allah tak perlukan itu semua. Inna Allah ar-razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberi rezeki dan mempunyai kekuatan yang sangat kokoh, terang nyata. Jadi itu yang kita sedar, kita ni diciptakan untuk menjadi hamba, ya, hamba yang mulia kepada Tuhan yang maha mulia. Ini penting. Jangan jadi hamba kepada benda, hamba kepada hawa nafsu, hamba kepada dunia. Jangan begitu. Jadi hamba kepada Allah. Kemudian kita tahu tugas besar apa dia? Sejak Nabi Adam AS, Allah dah beritahu, sejak manusia pertama, Allah kata apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika telah berkatalah oleh Tuhan kau bagi para malaikat itu,
Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, Allah Ta'ala kata, aku yang menjadikan, akulah yang menentukan, menjadikan, menetapkan bahawa di bumi itu ada khalifah. Jadi manusia diciptakan sebagai khalifatullah fil ard. Malaikat bertanya, bukan protes. Qalu, kata oleh mereka pada para malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Apakah kau nak jadikan padanya di bumi itu man yufsidu fiha, kelompok yang dia buat kerosakan padanya dan menumpahkan darah? Malaikat ini bertanya kerana dengan ilmu yang ada pada para malaikat, melihat kehidupan jin-jin yang telah dicipta lebih awal daripada manusia, yang diberi amanah supaya mengimarahkan muka bumi. Jin-jin banyak buat kerja-kerja yang merosakkan dan juga menumpahkan darah sama mereka. Jadi malaikat kata, nak jadi kelompok yang macam mana? Yang macam ni lagi ke? Allah. Sedangkan dia kata, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ini, para malaikat, sentiasa bertasbih, memuji Engkau ya Allah, dan kami mentakdiskan Engkau. Allah kata apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Telah berkatalah Allah Ta'ala, sesungguhnya aku maha tahulah. Aku tahulah aku nak buat apa ni. Kamu tak tahu sebenar hakikat penciptaan manusia dan bagaimana yang Allah akan berikan kepada manusia supaya mereka boleh melaksanakan kerja khalifatullah fil ard dengan terbaik, the best. Dan kita alhamdulillah berada di zaman Nabi yang terbaik, itu Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia di sisi Allah SWT. Dan kita dah bincangkan semalam, kita adalah khairat ummah, kita adalah umat yang terbaik kerana Nabi pun Nabi yang terbaik, kitab pun kitab yang terbaik. Dan nak jadi sebahagian dari khairat ummah, ciri-cirinya apa? Semalam kita dah bincang, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu beriman, kamu mesti menyuruh dengan ma'ruf, kamu mencegah daripada munkar, dan kamu beriman dengan Allah. Itu perbincangan semalam. Tapi kita sentuh kerana khairat ummah punya ciri. Jadi kita nak menjadi khalifatullah fil ard di dunia ini dan menjadi khairat ummah, umat yang terbaik, memimpin, bukannya umat yang hancur, huru-hara dan mengabaikan amanah. Kerana sampai masanya kita akan mati. Bila-bila masanya, bila-bila masa saja. Yang mana Allah kata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bila kita mati, kita hendak supaya amal kebaikan, pahala berterusan masuk. Dia panggil amal jariah. Amal jariah, amal yang berterusan ni ada dua, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Nak pahala berterusan ke nak dosa berterusan? Sudah pasti kita kata nak pahala berterusan. Dan dalam Quran, ayat dari surah Yasin yang sering kita baca mengingatkan kita bahawa akan ditulis kesan-kesan dari amalan kita selepas kita mati. Surah Yasin ayat yang ke-12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna, sesungguhnya kami, Allah Ta'ala kata, nahnu, kamilah, nuhyil mauta, kami menghidupkan yang mati. Allah kata, Allah menghidupkan yang mati, orang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami tuliskan apa yang telah mereka dahulukan. Apa yang kita buat di dunia adalah pendahuluan untuk hari akhirat. Dan Allah juga tulis bukan sahaja apa yang kita buat waktu kita hidup di dunia, wa atharahum, dan kesan-kesan mereka, kesan-kesan peninggalan. Ini yang kita akan bincang, ya. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan setiap sesuatu itu kami himpunkannya dalam kitab yang nyata. Maka jemaah yang negeri sekalian, Nabi SAW ada menerangkan bagaimana antara penjelasan mengenai apa yang dibuat dan bekas-bekas peninggalan yang akan terus mengalir masuk. Jadi persoalan strategik, persoalan yang sangat penting.
Rasulullah kata, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an. Wa man da'a ila ad-dhalalah kana 'alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'an. Apa maksud dia? Man da'a ila huda. Man da'a mana orang yang telah menyeru ia ila huda, kepada petunjuk. Orang yang mengajak manusia kepada petunjuk, kepada kebenaran. Kana lahu minal ajri. Adalah baginya daripada ganjaran mithlu ujuri man tabi'ahu. Dapat ganjaran semisal, sama ganjaran-ganjaran orang yang telah mengikut iakannya. La yang kusul dzalika min ujurihim syai'an. Tidak dikurangi yang demikian tu daripada ganjaran-ganjaran mereka tu barang sedikit. Nak kena faham kan? Ya? Kita ajak orang kepada petunjuk, kita buat, kita dapat pahala. Kemudian orang lain yang dengar dan mengikut petunjuk yang kita sampaikan, petunjuk Allah iaitu daripada Al-Quran, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Orang yang mendengar dan dia menerima petunjuk itu dan mengamalkannya, orang tu menerima dan mengamalkannya, orang tu dapat pahala. Pahala orang tu mengalir masuk kepada kita 100%. 100%, bukan persen kecil-kecil macam multi level marketing, tak ada. Ini multi level pahala 100% Allah bagi. Tak dikurangi pun sedikit. Orang tu dapat, orang punya tu, orang tu bawah kita ada downline kan, pahala dia tak terganggu, masuk kat kita, kita dapat semua pahala dia. Ini bisnes dengan Allah Ta'ala, bisnes yang sangat hebat. Kalau downline ramai, nanti kita tengok bagaimana. Kalaulah si A dia buat downline dia buat downline 2 orang, maka yang bawah dia 2 orang tu, tiap-tiap tu beramal, masing-masing dapat pahala dia. Si A dia dapat 100%, 200% dah. Yang si A tu mengalir masuk kat kita, kita apply ke atas, dapat lagi. Ini kalau kita katakan pahala bersambung-sambung. Itu sebab bila kita bayangkan para sahabat, mereka laksanakan dakwah Islam tu berkembang sampai kepada kita ni, berapa lapis tu, berapa generasi tu, subhanallah. Pahala-pahala tu mengalir masuk. Kita kalau nak belanja sebesar gunung Uhud emas pun, kita dapat pahala sebesar gunung emas, tapi dia lagi dapat masuk kat dia. Kita tak boleh nak kalahkan mereka. Downline kita dah ada ke belum? Itu persoalan. Wa man da'a ila dhalalah, dan orang yang telah menyeru dia kepada kesesatan, kana alaihi minal itsm, telah adalah dia atasnya daripada dosa-dosa. Dan dapat juga dosa mithlu azami man tabi'ahu. Dia juga dapat dosa semacam, sama dosa-dosa orang yang telah mengikut akannya. Dia menaja kesesatan, dia menaja dosa, dia taja maksiat, dia nak mengekalkan, dia mempertahankan maksiat. Kita kena faham nanti maksiat itu apa. Bukan masalah judi, arak saja, macam-macam maksiat dia pertahankan, sistem maksiat, tak dikurangi. La yang kusul dzalika min athamihim syai'. Tak dikurangkan dengan demikian tu daripada dosa-dosa mereka tu barang sedikit. Ini yang kita kata. Kalau contohnya kita ambil ilmu yang bermanfaat dan mengajar dengan ikhlas pada orang lain, kita bila kita mengajar, ada muslimin dengar, ada muslimat dengar, maka yang masing-masing dengar tu, yang dengar majlis ilmu dapat pahala. Kemudian dia balik rumah, ajar isteri, anak, amalkan, dapat pahala. Isteri-isteri, ibu-ibu balik rumah cerita kat suami, dia mengamalkan, dia dengar, dia pun dapat pahala. Pahala-pahala tu masing-masing dapat, tapi mengalir masuk kepada kita yang menyampaikan ilmu. Yang bawah ni dia sampaikan lagi, berganda-ganda. Dan berapa banyak downline ni, terserah. Mengamalkan ilmu yang dipelajari dan mengajar kepada orang lain. Mengamalkan ilmu yang dipelajari dan mengajar kepada orang lain. Ilmu mesti amal, supaya apa? Supaya dapat multiple effect. Kalau ilmu simpan saja, apatah lagi kalau menyembunyikan, ini masalah. Sebab Allah bagi tahu, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun.
Jangan kamu campur adukkan hak dengan batil, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Jadi Nabi kata apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada itu walaupun satu ayat. Kita dah belajar berapa ayat tadi dah? Siapa yang ada rakam, siapa yang ada handphone, siapa yang nak WhatsApp dalam grup, siapa nanti cerita kat kawan-kawan lain, Masjid Kausar ada kita punya kuliah-kuliah yang dirakam. Maka itu yang kita harap menjadi amal jariah. Dan dia boleh jadi multi level dosa juga, ya, kalau kita tak jaga, ya. Maka kita cerita yang positif dahulu. Jadi bila kita mengenangkan perkara ini, Allah SWT suruh, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang beriman, masuklah dalam Islam tu, ajaran Islam, masuk, ikut, amalkan secara keseluruhan. Semua sekali kena ambil, amal, laksanakan. Sebab banyak ilmu nak kena belajar tu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikut langkah-langkah syaitan. Syaitan nak kamu jangan ikut, jangan masuk, jangan amalkan Islam secara keseluruhan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan tu bagi musuh yang nyata. Ingat, Iblis ni sejak zaman Nabi Adam dia dah bersumpah kepada Allah Ta'ala. Ada satu ayat Allah beritahu, berkata Iblis, qala fa bi'izzatika la'uwannahum ajma'in. Iblis kata, demi kemuliaan kau wahai Allah, fa bi'izzatika la'uwannahum ajma'in, sesungguhnya aku akan sesatkan mereka itu semua sekali, illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan daripada hamba-hamba engkau yang mereka ni tulus, ikhlas, jujur, amanah, bersungguh dengan agama Allah. Iblis tak boleh nak sesatkan. Iblis mengaku illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bahkan dalam ayat lain Allah berkata apa? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sesungguhnya hamba-hambaku, iaitu hamba yang tulus ikhlas, laisa laka alaihim sultan, tiadalah bagi engkau atas mereka ni kekuasaan. Engkau mungkin boleh nak yuwaswisu fi sudurin nas, engkau boleh mewas-waskan saja, tapi you don't have power upon them, tak ada kuasa. Tetapi kalau geng-geng yang ikut syaitan, dia pun jadi ashabus syaitan, maka dengan iblis-iblis sekali, dengan orang tu lah berada dalam kesesatan, Iblis nak ajak masuk neraka. Na'udzubillah. Jadi bila kita dituntut supaya masuk Islam secara keseluruhan, supaya pola fikir kita, cara fikir kita, pola amal kita, tindakan kita, kefahaman kita mestilah betul dan benar mengikut syariat Allah SWT dalam semua perkara. Jadi semua perkara apa? Inilah metrik model yang saya selalu ulang-ulangkan, nak simplify, nak ringkaskan bahawa ada hablum minallah wa hablum minan nas. Ada hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia. Kalau tak ingat dia punya pecahan-pecahan ini, ini yang mula tercicit, ya. Jadi bila hubungan dengan Allah dari sudut keimanan, dari sudut ibadah khusus, ini kita dah biasa dah, ya. Begitu juga mengatur diri sendiri kita ni, ya, makan, minum, pakai, akhlak, kebersihan, kesihatan. Begitu juga hubungan sesama manusia, muamalah, amalan-amalan, tindakan-tindakan dari sudut ekonomi, pendidikan, pergaulan sosial, perundangan, mahkamah, keadilan, pemerintahan, politik, siasat, termasuk dasar luar negara. Orang Islam negara dia tak boleh negara komunis, ya, tak boleh negara kapitalis, sosialis. Orang Islam negara Islam lah, takkan kita nak ikut lain daripada Islam, ya. Kerana kalau lain daripada Islam Allah tak terima. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu. Siapa yang cari lain daripada Islam sebagai din, as a way of life, dalam mengatur urusan muamalat, tak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Fala yuqbal minhu, sekali lagi tidak akan diterima daripadanya. Ini Allah bagi tahu, ya. Maka ingat, umat terdahulu telah melaksanakan dengan baik, tapi Nabi kata akhir zaman ini akan berlaku. Ikatan-ikatan tadi semua itu akan terburai satu demi satu, ya. Hadis yang daripada, ya, Imam Ahmad, ya, haddatsana Al-Walid bin Muslim, haddatsani Abdul Aziz bin Ismail bin Ubaidillah, anna Sulaiman, bin Habib, haddatsahu an Abi Umamah Al-Bahili an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis ni panjang riwayatnya, saluran-saluran pewaris yang meriwayatkan hadis. Rasulullah kata apa di sini? Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yunqadanna
moral Islam urwatan urwatan. Fakullaman taqadat urwatun tashabbathan nas billati taliha wa awwaluhunna naqada naqdan al-hukm wa akhiruhunna as-salah. Rasul kata apa? La yunqadanna, sesungguhnya ia pasti terburai. Sesungguhnya ia pasti terburai moral Islam, ikatan Islam tu. Kita ni diikat dengan syariat Islam dari sudut ekonomi, pendidikan, pemerintahan, undang-undang, ya, international punya apa ataupun foreign policy, macam-macam. Puasa, zakat, haji, ada ikatan-ikatan syariat Islam. Dia akan terburai satu. Urwatan, ya. Satu ikatan, satu simpulan demi satu simpulan akan terburai. Fakullaman taqadat urwatun, setiap kali terburai satu ikatan, tashabbathan nas bitaliha, berpegang manusia itu dengan yang berikutnya. Wa awwaluhunna naqdan, yang paling awal terburai apa dia? Al-hukm, pemerintahan. Bila pemerintahan Islam diterburai, maka yang lain pun terburai. Wa akhiruhunna as-salat, dan akhir sekali yang terburai, solat pun terburai sampai orang tak semayang. Ini berlaku dalam dunia umat Islam. Ini yang kita tengok. Kalau dari sudut keimanan dan rukun Islam ni masih lagi ramai mengamalkan. Tidak kurang juga yang telah dah lama tak semayang, kadang setahun sekali semayang raya, ya. Puasa pun tidak. Jadi tapi ramai lagi yang masih lagi semayang, datang masjid, pergi haji, laksanakan zakat, makan minum pun masih lagi yang menjaga. Tapi ramai juga dia tak peduli halal haram, dia tahu sedap aja, ya. Yang lebih dahsyat adalah bila terlerainya pemerintahan, maka ekonomi dah bukan ekonomi Islam, pendidikan bukan pendidikan Islam, sebab yang ada kuasa menerapkan sistem adalah negara. Itu yang Rasulullah kata, bila negara itu terlerai secara rasminya mulai 1924, kenegaraan Islam dah tak wujud di atas muka bumi lagi dalam dunia umat Islam. Yang ada adalah biladul muslimin, negeri-negeri kaum muslimin yang terlerai, masing-masing dengan dia punya asabiahnya dan tidak bersatu. Ibarat kalau penyapu tu terbarai pengikatnya, lidi bersepak, maka diambil oleh orang, dipatah-patah dengan mudah, ya. Maka ini realiti. Kalau tak faham lagi nanti juga bincang kembali, ya. Maka dengan keadaan begini, apa yang kita buat? Rasulullah kata apa? Kena hidupkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Walladhi nafsi biyadi la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yabatha 'alaikum iqaban min 'indih thumma la tad'unahu fala yastajibu lakum. Ya. Walladhi nafsi biyadi, demi yang diriku di tangannya. Rasulullah bersumpah ni, la ta'muranna bil ma'ruf, sesungguhnya hendaklah kamu sungguh-sungguh menyuruh dengan yang ma'ruf, wa la tanhauna 'anil munkar, dan hendaklah kamu sungguh-sungguh mencegah daripada mungkar. Ini tadi kemungkaran yang kita kata berleluasa. Ekonomi riba, kapitalis, ya, sekular, haram. Bukan ekonomi saja, sistem pergaulan, perundangan, mahkamah, keadilan, semua dah tak ada, semua tak ada dah. Ini kemungkaran yang dahsyat berlaku dalam dunia umat Islam. Sedangkan ini semua wajib, ya. Maka hendaklah kita betulkan keadaan ini. Kalau tak buat usaha untuk menghidupkan semula ini, dikuatiri la yushikanna Allah an yab'atha 'alaikum iqaban min 'indi. Kalau tak buat ni, dikuatiri Allah Taala akan membangkitkan atas kamu iqab, bala bencana, azab, kesengsaraan, kehancuran daripada sisi ini. Kemudian kamu dah payah susah, kamu berdoa, semua data da'unahu, kemudian kamu berdoa kepadanya, ya Allah, lepaskan kami, selamatkan kami, tapi tak buat kewajipan-kewajipan yang disuruh tadi, fala yastajibu lakum, maka tiada ia menjawab, memperkenankan doa kamu. Jadi hadis lain Rasulullah kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Orang yang di kalangan kamu melihat kemungkaran, kita lihat kemungkaran yang merah tadi, dan bukan yang merah saja, yang lain pun banyak nak merah dah. Maka
hendaklah dia mengubah dengan tangan. Bila ada bidang kuasa, falyughayyirhu biyadi. Siapa ada bidang kuasa? Lihat level. Kalau dalam keluarga, suami. Kalau dalam masyarakat, ketua masyarakat. Kalau dalam negeri, negara, maka orang yang berkuasa, para penguasa, para pemerintah. Ini bidang kuasa dia. Dan kita kena bagi tahu, wahai para penguasa, wahai para pemerintah, wahai yang mengatur urusan umat, betulkan keadaan ini dengan kuasa yang ada pada kamu. Kami tak ada kuasa. Kalau tak upaya kita, kalau kita tak ada bidang kuasa, kita kena apa? Fa'illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tak upaya untuk mengubah dengan tangan, dengan bidang kuasa dia, maka naklah dengan lisan. Beri nasihat, beri ingat, tazkirahkan, kuliahkan, ceramahkan, hantar surat, hantar memorandum, hantar peringatan. Serba-serbilah apa yang boleh kita buat dengan lisan kita. Fa'illam yastati' fa biqalbi. Kalau tak upaya pun dengan lisan, lemah yang sangat. Lemah apa ni? Lemah iman sebenarnya, ya. Lemah komitmen, lemah keyakinan. Paling kurang fa biqalbi. Maka dengan qulubnya. Qulub ni apa? Hati nurani, jantung qalbu. Kena fikirkan, kena fikir, kena ikhtiar, kena muzakarah. Macam mana ni nak cari supaya apa? Kita boleh bagi nasihat dan peringatan, bukannya berada dalam keadaan lemah berterusan. Kenapa? Dengan fabi qalbi tadi, dengan memikirkan, wadzalika adhaful iman, yang itu adalah selemah-lemah iman. Kalau tak mau fikir langsung, wah lagi berat. Maknanya dikuatiri di mana iman ketika itu, ya. Jadi fabi qalbi ini, sebab dalam Quran qulub ni Allah kata qulubun yaqiluna biha, qulub yang mereka mengerti dengannya. Nak mengerti kena faham, kena fikirkan sehingga faham. Jangan ada lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka ada qulub tapi tak faham mengerti dengannya. Ini berat. Maka kita nak faham mengerti kitab Allah, sunnah Rasulullah dan syariat Allah secara keseluruhan. Untuk apa? Untuk kita berikan pesanan dan ingatan supaya mereka yang berkuasa itu membetulkan keadaan. Justru apa perlu kita buat? Ya, kita kena bangkit, takkan duduk diam sahaja. Takkan dengan ceramah saja. Masing-masing kena main peranan masing-masing untuk hidupkan dakwah dan perjuangan Islam. Kerana kalau kita tidak berusaha mengubah, Allah tak akan ubah keadaan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebenarnya Allah Ta'ala dia tak akan ubah apa yang ada pada satu kaum, masyarakat, individu itu juga, sehingga mereka merubah dengan usaha daripada diri mereka sendiri. Kita kena buat kerja, bukan duduk diam ngantuk aja atau tidur aja. Tak boleh berbelak tubuh. Kita kena berganding tangan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolongan di atas kebaikan dan ketakwaan, jangan bertolong-tolongan di atas dosa dan permusuhan. Nah, apa? Sebenarnya kita nak tegakkan agama Allah semula yang dah runtuh, yang dah bercerai-berai. Maka sudah pastilah kena bina keimanan dengan ilmu, bukannya ikut-ikut tanpa dia faham dan mengerti, ya. Jadi kena ada ilmu, tak boleh taklid buta. Hal keimanan tidak boleh diwarisi daripada bapa beri pada anak-anak ambil iman. Tak ada, ya. Ada nasyidnya kan, iman itu tak apa diwarisi daripada seorang ayah yang bertakwa. Dia kena diusahakan, ya. Ilmu tauhid, bagaimana keimanan itu dibina supaya tasdik bil jazam, pembenaran dengan penuh pasti, bidalil, dengan dalil. Jadi ini semua memerlukan ilmu, ya. Kita tak nak nanti berpegang pada sesuatu yang tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Allah kata jangan kamu pegang apa yang kamu tak ada ilmu dengannya. Nak pegang mesti dengan ilmu, dengan dalil akli dan nakli. Itu hal keimanan. Bukan setakat keimanan dan kepercayaan saja. Kita kena tahu peraturan-peraturan bagaimana nak mengatur kehidupan tadi. Bukan setakat makan, minum, pakai saja. Itu kan perlu. Akhlak, itu perlu. Ibadah-ibadah yang kita bincang tadi, muamalat-muamalat, dalam hal-hal ibadah-ibadah khusus yang terkandung dalam kita punya rukun Islam 5 perkara. Kemudian muamalat-muamalat yang kita bincang tadi, baik dari segi pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, undang-undang, keadilan, dasar luar negara, itu peringkat tertinggi. Tapi umat kena tahu, kerana dia akan menghisap para pemimpin, ketua-ketua dia akan menegur. Bukan tegur dalam
bacaan solat saja, di luar pun dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka kalau betul kita teruskan, kalau salah kita kena betulkan. Dan bila dah ada ilmu kena diterapkan. Kalau setakat ilmu dalam kitab, sebenarnya ilmu dalam kitab dah ada lengkap sempurna, tetapi pelaksanaannya ni oleh pihak yang berkuasa, oleh negara. Jadi kita umat Islam semua nak masuk syurga Allah. Rasul kata kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap orang daripada umatku ni semua masuk syurga illa man aba, melainkan orang yang tak mahu saja. Sahabat heran, faman aba ya Rasulullah, siapa yang tak nak syurga ni ya Rasulullah? Rasul kata apa? Man ata'ani dakhala jannah. Orang yang taat patuh pada apa yang aku sampaikan daripada agama Allah ni pasti dia masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Orang yang derhaka ingkar, tak mahu melaksanakan fardu-fardu, kewajipan-kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, faqad aba, maka sesungguhnya telah engganlah ia. Sebab kewajipan ni kalau tak buat berdosa. Yang sunat-sunat ni tak buat tak kisah. Sebab apa? Tak berdosa. Buat bonus, baguslah. Dia sibuk buat sunat-sunat, tinggal wajib, ini masalah. Sembahyang tarawih besar-besaran, puasa tidak, sembahyang fardu tidak. Ini apa ni? Yang tu orang nampak. Habis macam dia dalam bidang-bidang tadi, bidang ekonomi, pendidikan, pemerintahan, ketenteraan, keselamatan, kenegaraan, mahkamah, perundangan, semua itu wajib. Mana boleh kita ikut yang bukan Islam? Inilah pentingnya kita faham perkara ini. Kenapa di kalangan kita ni ada yang orang biasa, ada yang kaki tangan kerajaan, ada yang pemerintah, ada yang kadang-kadang pembantu pemerintah. Jadi kita kena faham bahawa ini semua kita umat Islam dan kita nak kena syurga Allah SWT. Jadi kita semua bertanggungjawab. Rasulullah kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal amiru alladhi 'ala an-nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajul ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhu. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa walidihi wa hiya mas'ulatun anhu. Wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis ini panjang, anda terjemahkan. Ketahuilah, setiap kalian anda ni adalah pemimpin. Ra'in makna orang yang menjaga amanah, gembala. Bukan gembala binatang, tapi penjaga amanah. Ra'in. Dan setiap kalian bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya, apa yang dia jaga. Seorang pemimpin yang memimpin manusia bertanggungjawab ke atas rakyatnya. Rakyat makna orang di bawah penjagaan dia. Seorang lelaki adalah pemimpin yang menjaga keluarganya, dia bertanggungjawab atas mereka semua. Seorang wanita juga ra'in yang menjaga amanah atas rumah suami dan anak-anaknya, dia juga bertanggungjawab atas mereka semua. Seorang budak, seorang hamba, al-abdu, ataupun seorang pekerja, dia adalah pemimpin, mana ra'in yang menjaga harta tuannya, dia bertanggungjawab atas harta tersebut. Dan setiap anda adalah pemimpin. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kamu akan disoal, ditanya daripada hal penjagaan. Jadi kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh terlepas daripada hisab Allah Subhanahu wa taala. Maka macam mana dengan persiapan kita? Macam mana dengan persiapan kita? Apakah kita benar-benar telah meneliti perkara ini secara mendalam, dan kita tidak mahu kita leka dan lalai, sebab peluang untuk kita membetulkan supaya berada di atas landasan yang benar ni sekali je masa dekat dunia ni. Maksudnya selagi hayat di kandung badan. Kalau dah sampai ajal, dah tak ada peluang lagi. Wala yu'akhirullah nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali tidak akan Allah menangguhkan ajal bila sampai tempoh masa. Maka untuk itu Allah kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu benar-benar dalam kamu menyerah diri kepada Allah SWT. Jadi jemaah yang dikasihi, saya kira begitulah sedikit perkongsian yang sempat pada malam ini. Mungkin agak padat dan padu, tetapi ini sangat penting untuk kita semak kembali, kita kaji seterusnya. Sebagaimana yang saya paparkan tadi, ada nombor telefon saya, ada Facebook,
Bagi mereka yang ingin berinteraksi lanjut, insyaAllah saya bersedia, dan semoga apa yang kita kongsikan ini mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Bismillah tuan-tuan, hari Kamis kita akan bersama dengan Haji Anas lagi ya. Ustaz Nazir pun belum ada ya, hasil ini ya, kita suci.